Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Sejumlah 6.25 bilion ringgit dicadangkan bagi belanjawan tahun kewangan 2024-2025. PMKS perlu mengadaptasi kemampanan sebagai asas ke arah memacu pertumbuhan perniagaan dan kemakmuran ekonomi. Rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 dibentangkan di hari ketiga mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang hari ini. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Sejumlah 6.25 bilion ringgit Brunei dicadangkan bagi belanjawan negara bagi perkhidmatan tahun kewangan 2024-2025 ketika membentangkan rang undang-undang yang bergelar suatu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2024-2025 dan untuk memperuntukkan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan bagi tahun kewangan 2024-2025, belanjawan negara masih mengekalkan tema Bersatu Membina Masa Depan yang lebih makmur untuk memastikan kesinambungan dan pensejajaran serta penilaian dalam jangka masa sederhana ke arah mencapai dasar dan matlamat perbelanjaan yang telah disasarkan sebelumnya. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amirul bin Abdullah, tema tersebut akan memfokuskan kepada 3 keutamaan baharu iaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam, memupuk kepelbagaian ekonomi yang mampan dan pembangunan modal insan yang dinamik dan berwawasan. Tema ini adalah sebagai komitmen kerajaan untuk membina asas ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Oleh itu, keutamaan akan terus diberikan untuk meningkatkan usaha dalam merangsang pertumbuhan dan mempelbagaikan ekonomi negara, meningkatkan ekosistem perniagaan dan pelaburan yang lebih kondusif untuk menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti dan bermanfaat kepada negara ini. Dalam menghuraikan fokus meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan kerajaan memberi komitmen untuk memelihara kesejahteraan dan kebajikan rakyat agar generasi semasa dan akan datang dapat sama-sama menyumbang kepada kestabilan sosio-ekonomi negara. Justru beberapa peruntukan disediakan di bawah fokus tersebut iaitu pertama, memenuhi permintaan bekalan elektrik dan memastikan bekalan yang mencukupi, berkualiti serta reliable. Harga rancangan sebanyak 400 juta secara keseluruhan disediakan bagi melaksanakan 36 projek di bawah RKN 12 termasuk pembinaan jana kuasa Combined Cycle Bukit Panggal Phase 2 serta menaik taraf dan mengukuhkan sistem rangkaian di seluruh negara.
bagi memastikan rakyat mempunyai tempat kediaman yang selesa, penyediaan perumahan yang selamat, berkualiti dan mampu untuk dimiliki, kerajaan telah menyediakan harga rancangan sebanyak 277 juta untuk melaksanakan 9 buah projek di bawah RKN 12 untuk meningkatkan penyediaan perumahan negara, antaranya di Kampung Lugu Fasa 2B, Kampung Rimba Fasa 6, Kampung Salambigar, Kampung Lumut Fasa 7 dan Kampung Tanah Jambu. Ketiga, bagi pembekalan air yang bersih secara lebih efektif dan reliable kepada orang ramai, kerajaan akan peruntukkan harga rancangan sebanyak 261.1 juta di bawah RKN 12 untuk menaik taraf dan memperbaiki sistem loji-loji dan kolam-kolam rawatan serta sistem pembentungan di seluruh daerah. Bagi fokus kedua pula iaitu memupuk kepelbagaian ekonomi yang mampan, penekanan akan terus diberikan terhadap usaha-usaha mengukuhkan pelibatan sektor swasta untuk membentuk asas ekonomi negara yang lebih berdaya tahan. Ke arah itu, usaha-usaha perlu menjurus kepada meningkatkan produktiviti negara dalam sektor ekonomi yang dikena pasti dengan kerjasama peniaga-peniaga tempatan dan juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLCs. Ini meliputi penyediaan skim dan inisiatif, program latihan dan pembangunan kapasiti, ekosistem yang pro-perniagaan, kemudahan prasarana serta penyediaan tapak-tapak bagi membantu perkembangan perniagaan tempatan, khususnya PMKS. Menerusi fokus belanjawan ketiga iaitu pembangunan model insan yang dinamik dan berwawasan, kerajaan akan meneruskan pelaburan dalam pelbagai program pendidikan dan pembangunan kemahiran dengan mempertingkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan generasi dan tenaga kerja yang adaptable, berpendidikan dan berkemahiran tinggi yang diperlukan untuk mencapai kecemerlangan dalam pasaran pekerjaan pada masa ini dan akan datang. Ke arah mendukung sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, beberapa inisiatif telah dilaksanakan. Ini adalah bertujuan untuk lengkapkan pelajar dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan mengikut perubahan dan perkembangan semasa. Dan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang bermula pada 1 hari bulan November 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua dalam pernyataannya juga mengungsikan kadar pertumbuhan KDNK negara bagi tahun ini diunjurkan pada kadar antara 3.3 hingga 4%, mengambil kira peningkatan sektor minyak dan gas. Di samping itu, sektor bukan minyak dan gas turut menunjukkan peningkatan. Pihak IMF, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO dan Asian Development Bank ataupun ADB telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2024, iaitu masing-masing pada kadar 3.5%, 2.4% dan 2.5%. Unjuran tersebut adalah mengambil kira peningkatan usaha-usaha memperbagaikan ekonomi, khususnya pengeluaran produk sektor hiliran minyak dan gas, serta aktiviti-aktiviti berkaitan dari syarikat Hengi Industri Sendirian Berhad
Syarikat Methanol Brunei atau BMC dan Syarikat Brunei Fertilizer Industry Sendirian Berhad atau BFI. Pada sebelah petang, Dewan mendengarkan perbahasan pelbagai isu mengenai rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025, antaranya mengenai isu pengangguran. Sekarang kita ni 5.2% 2022. Ini termasuk juga yang pekerja yang masih menunggu kerja, termasuk individu yang masih menunggu kerja dalam 6 bulan ini. Tapi kalau diikut cara negeri-negeri lain mengira pengangguran, siapa yang belum dapat kerja, kalau yang unemployed dalam 6 bulan ke bawah, indah dikira dalam statistik. Tapi dalam negeri kita ni masukkan semua. Jadi 5.2. Jadi kalau kita ni nak kira siapa yang unemployed di bawah 6 bulan, pengangguran is about 2.6%. Memang kerajaan kan memikirkan cara untuk kita ni menjanakan pekerja untuk siapa yang belum dapat kerja. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung pada hari Sabtu 2 Mac pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTV Perdana dan RTV Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Seminar Kebangsaan Pendidikan Melayu Islam Beraja Semarak Hari Kebangsaan dapat membantu mengukuhkan lagi kefahaman MIB dalam kalangan masyarakat. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta memupuk daya tahan dalam ekonomi negara. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menjelaskan demikian semasa merasmikan Festival MSME Brunei di Bridex Jerudong. Timely for our MSMEs who are vital in our economic landscape to embrace sustainability as a basis for their operations and innovate with eco-conscious practices to drive business growth and enhance productivity at the same time contributing to economic prosperity. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid selaku Timbalan Pengerusi bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB dan DARE juga menggariskan PMKS juga berperanan melaksanakan teknologi penjimatan air, kecekapan tenaga serta melaksanakan penggunaan pembayaran secara dalam talian. Lebih 200 pengusaha tempatan menyertai festival berkenaan yang turut diisikan dengan pelbagai aktiviti. Festival terbuka bagi kunjungan ramai sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 9 malam. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Mengepalai rombongan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti bacaan surah Yasin beramai-ramai, tahlil dan doa arwah. Majlis merupakan salah satu acara keagamaan tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong pagi tadi mengkayahkan Majlis Sambutan Isra' dan Mikraj bagi daerah berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Acara diisikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan ceramah khas bertemakan sembahyang tiang agama. Kira-kira 200 orang menghadiri majlis tersebut, antaranya pegawai kanan dan kaki tangan setiap jabatan, para penghulu dan ketua kampung serta jawatan kuasa takmir masjid dan muslimah Masjid Daerah Temburong. Selain mengembangkan syiar Islam, majlis juga dihasrat dapat meningkatkan pengetahuan akan kepentingan dan kewajiban ibadah sembahyang. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama menganjurkan Majlis Semarak Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Majlis diadakan pagi tadi di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. Majlis diisikan dengan bicara sejarah Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei bagi memperingati tarikh pemasyhuran Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Turut diadakan nyanyian lagu patriotik Berkibarlah Bendera. Pasukan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar masing-masing muncul juara kategori lelaki dan perempuan pertandingan dikir dabai bagi ahli jawatan kuasa takmir, muslimah dan belia masjid senegara. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Daripada 13 pasukan yang bertanding, 7 kumpulan daripadanya lelaki. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Objektif kami memunculkan kira bakat para belia dan bewanis masjid bagi nyarang turut serta mengikuti dikir dibayar, yang mana dikir dibayar ini adalah berlainan daripada dikir Syariful Anam. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei dan Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja akan mengadakan seminar kebangsaan pendidikan Melayu Islam Beraja Semarak Hari Kebangsaan. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, sidang media bagi seminar berkenaan berlangsung di Pusat Sejarah Brunei. Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras KUPU SB, antara lain menjelaskan seminar tersebut akan diadakan pada hari Sabtu 2 Mac di Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Seminar menjadi platform bagi penyebaran ilmu dan pertukaran maklumat serta pengalaman untuk diaplikasikan dalam pendidikan Melayu Islam Beraja MIB kepada masyarakat. Para penduduk sekitar Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan dikejutkan dengan kejadian kebakaran rumah petang tadi. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Awang Haji Omar bin Safar, Ketua Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan, kejadian dilaporkan berlaku sekitar pukul 1.30 petang. Kediaman terbabit merupakan milik Awang Yusra bin Haji Sohaili dan dihuni oleh 16 orang ahli keluarga. Usaha memadam melibatkan anggota bomba dan penyelamat. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Projek Jalinan Kasih RTB, Kelolaan Perkhidmatan Radio Televisyen Brunei, kini diadakan lagi sempena menjelangnya bulan Ramadan. Hari ini, Projek Jalinan Kasih RTB diadakan di daerah Temburong.
5 buah keluarga terpilih menerima sumbangan kewangan dan keperluan harian yang terdiri daripada golongan warga emas, orang berkeperluan khas, kurang berkemampuan, mangsa kebakaran dan rumah roboh. Projek yang dianjurkan sejak tahun 2009 dikendalikan oleh beberapa rangkaian radio. Projek ini dihasrat dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha menganjurkan kempen derma darah. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40, kempen berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Kampung Beribih. Kempen diadakan bagi memberikan kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah dan membantu Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha menambah stok darah. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar (SHINA), badan berkanun yang mengawal selia Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 2009 akan melaksanakan kompaun di tempat kerja. Tarikh pelaksanaan kompaun adalah pada 1 April 2024 bagi kesalahan gagal melantik pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, pelanggaran terhadap keperluan first aid dan gagal melantik penyelaras keselamatan dan kesihatan di tempat kerja bagi kelas kontraktor 4, 5 dan 6 yang berdaftar di bawah Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. Manakala bermula 1 Oktober 2025, kompaun untuk kesalahan gagal melantik penyelaras keselamatan dan kesihatan di tempat kerja bagi kelas kontraktor 1, 2 dan 3 yang berdaftar di bawah ABCI akan dikuatkuasakan. Kegagalan mematuhi peraturan tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi separuh dari jumlah denda maksimum yang ditetapkan iaitu RM5,000 atau mengikut mana yang lebih rendah. Maklumat lebih lanjut layari laman sesawang SHINA di www.shina.gov.pn atau hubungi talian 238 2000 semasa waktu pejabat.